Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya di luar sana. Hari ini saya ingin berkongsi satu tajuk yang paling mudah, iaitu berkenaan dengan verb to be. Okay, verb to be. Okay, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia verb to be. Okay, di antara perkataan verb to be-nya ialah seperti is, are, was, were, dan am. Okey, ini adalah contoh-contoh verb to be dalam bahasa Inggeris. Jadi kita pergi kepada maksud pula. Apa maksud is, are, was, were, am ni? Okey, semua ni dipanggil sebagai verb to be. Dan maksudnya adalah ialah ataupun adalah. Okey, is, are, was, were, am bermaksud ialah ataupun adalah. Okey, contoh ayat. Okey, for example, number one, saya ambil katakanlah is. Verb to be is. She is a student. Okay, she is a student. Jadi verb to be yang digunakan pakai dalam ayat ini ialah is. Okay, jadi she is a student menunjukkan bahawa ataupun memberi maksud bahawa dia, kata ganti nama kepada perempuan, adalah seorang pelajar. Okey. Manakala verb to be kedua are, are. They are strong. Okey. Verb to be yang digunakan pakai dalam ayat ini adalah are. Okay. Dan ketiga adalah verb to be was. Okay, was. For example, he was a manager. Okay, he was a manager. Jadi, in this sentence, we use was as a verb to be. Alright? Alright. So, next is were. Okay? Number 4. We were classmates. Okay? Verb to be di sini adalah were. And lastly adalah verb to be am. Okay, verb to be am. I am a teacher. Okay. Verb to be yang dipilih di sini adalah am. Alright. Jika pelajar melihat di sini, penggunaan verb to be is, are, was, were, dan am, pronoun di hadapan ni semuanya berbeza. Contoh, the first one, she. The second one is they. The third one is he. The fourth one is we. And the fifth one is I. Kenapa pronouns di hadapan ini berbeza? Okey, untuk pengetahuan para pelajar, yang di hadapan ini kita panggil dia pronouns ataupun kata ganti nama. Okey, kata ganti nama. Kata ganti nama apa? Okey, saya terangkan. Okey, for example,
she. She adalah kata ganti nama kepada golongan wanita. Okey, golongan wanita. Okey. Jadi bila kita guna she, bermaksud kita merujuk kepada wanita ataupun perempuan. Okey. Dan apabila kita guna they, merujuk kepada mereka. Okey, mereka tak kira lelaki atau perempuan. Dan bila kita guna he di hadapan, merujuk kepada lelaki. Okey, lelaki. Dan bila kita gunakan we, merujuk kepada lelaki ataupun perempuan. Dan bila kita guna I, merujuk kepada lelaki atau perempuan. Okey, dalam kategori ini dia berkait rapat pula dengan singular ataupun plural. Okey, singular ataupun plural. Okey. Sebagaimana kita tahu, she, he, it. Okey. Adalah singular pronouns. Apa maksud singular pronouns? Singular pronouns, okey, yang dipanggil sebagai singular pronouns kerana she, he, it ialah kata ganti nama tunggal. Maksudnya, she kata ganti nama bagi perempuan seorang ataupun tunggal. Seorang perempuan sahaja. Okey. He kata ganti nama kepada lelaki tunggal. Maksudnya kalau kita buat ayat, ia merujuk kepada lelaki seorang saja lelaki. Dan manakala it adalah merujuk kepada benda ataupun haiwan. Okey, satu benda ataupun satu ekor haiwan sahaja. Jadi semua ini she, he, it, kita panggil dia singular pronouns. Manakala bila kita ada singular, mesti kita ada plural. Singular satu ataupun tunggal, manakala plural. Plural maksudnya banyak, lebih daripada satu. Apa dia? Plural pronouns. Plural pronouns adalah you, they, we. You, they, we adalah plural pronouns. Kenapa? You merujuk kepada anda. Mungkin lebih daripada 2 orang ataupun 3 orang. Kita bagi tahu, you boys go to the toilet. You merujuk kepada orang lelaki ramai ataupun orang perempuan ramai, lebih pada 1. They, mereka. Bila kita sebut mereka, tentulah merujuk kepada golongan manusia yang lebih daripada 1. Dan we, kami, merujuk kepada manusia juga yang lebih daripada 1. Alright. Penggunaan singular pronouns dan juga plural pronouns ke atas verb to be. Contoh macam ni. Sekiranya singular pronouns berada di depan ayat, sekiranya singular pronouns, kita ambillah contohnya she. Kita ambil contoh she. Bila she berada di depan ayat, verb to be yang boleh masuk dengan she hanyalah verb to be seperti is. Ataupun was. Manakala perkataan ataupun pronouns lain selain pada she, kita boleh guna juga he. Kita boleh guna is atau was. Kenapa she kita guna is? Kenapa he kita guna is? Kerana
she ni adalah singular pronouns. Sama dengan he. Maka she dengan he adalah singular pronouns ataupun kata nama tunggal ataupun satu. Jadi verb to be yang mengikuti singular pronouns mestilah yang satu. Okey, yang satu. Contohnya di sini ialah she is. Okey, she is. He, kata ganti nama tunggal bagi lelaki, he is. Bila pula kita guna was? Okay, she was, he was. Okay, kita guna was, she was ataupun he was apabila ayat tu adalah ayat past tense. Okay, itu adalah bab lain. Bab lain. Saya nak cerita bahawa she boleh guna is dan she boleh guna was. Okay, manakala he juga macam tu, he boleh guna is, he juga boleh guna was. Tetapi she dengan he dia tak boleh guna are, am. Okey, dan satu lagi were. Kenapa? Sebab he dengan she adalah singular pronouns. Okey, sedangkan verb to be yang ini adalah untuk plural, okey, untuk plural. Manakala am ni, am satu ni, am ni hanyalah untuk I. Okey, contohnya I am a teacher. Okay, I am a teacher. Alright, I am a teacher. Di sini am. Kita tak boleh kata I is a teacher. Tak boleh. I is a teacher tak boleh. Ataupun I are a teacher tak boleh juga. Okey. I were a teacher. Okey. I were a teacher boleh ke tak? Boleh ke tak I were teacher? I were a teacher. Nanti saya cakap kenapa I ni singular tapi boleh gunakan verb to be yang plural. Okey, lepas ni saya next episode saya akan ceritakan kenapa I boleh guna were. Dia ada sebab-sebab yang tertentu yang menyebabkan I boleh guna were. Alright. Jadi she, he adalah kategori singular pronouns, termasuk satu lagi it. Okey, it. Kalau she untuk manusia, he juga untuk manusia, manakala it untuk haiwan ataupun benda. So it is, kita guna it is a cat. Contohnya, it is a cat. Kita tak boleh guna it are a cat. Ataupun it am a cat. Ataupun it were a cat. Tak boleh. Okay, sebab she, he dan it adalah singular pronouns. Verb to be yang mengikuti dia mestilah verb to be yang sesuai dengan dia ataupun verb to be yang singular. Sama dengan singular pronouns ini. She kena guna is, he kena guna is, it kena guna is, kecuali ayat ni past tense. She boleh guna was, he boleh guna was dan it boleh guna was juga. Okey, ini berkenaan dengan singular pronouns. Okey, atas tajuk verb to be, is, are, was, were, am.